أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربي. أما بعد. Sihat semua dah? Alhamdulillah, ibu ayah, sahabat-sahabat. Jadi insya-Allah kita akan menyambung balik pembacaan tafsir kita, tafsir Ibn Kathir. Dan saya dengar suara saya. Jadi kita akan masuk pada ayat yang ke-53 daripada surah At-Taubah, daripada surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Jadi kita ambil dulu sebahagian-sebahagian, kalau sempat kita akan sambunglah insya-Allah daripada ayat yang ke-53 hingga ke-55. Ya, kita tengok dahulu dia punya makna, dia punya hukum tajwid, ahkamut tajwid. Qul anfiqu, qaf pastikan tebal, qu. Ya, kalau bagi dhammah dimuncungkan, jangan baca qul, jangan kepit, qu. Qul nun mati bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa.
ikhfa hakiki. Anfi, jangan baca an, jangan naikkan lidah ke langit. Anfiqu. Kemudian taw'an, ta, jangan baca taw'an, bukan taw. Taw'an. Taw'an au, tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar. Taw'an au kar, ra tebalkan sebab ra mati sebelumnya berbaris di hadapan. Tapi ingat kita sebut tebal bukan bermaksud mesti muncung. Tebal dan muncung dia tidak berlaziman. Kalau dhammah baru lazim dengan muncung. Jadi au kar, dia huruf-huruf tebal ni dia punya kontrolnya bibir bawah. Sebab tu kalau kita tengok huruf isti'la, huruf kha, huruf sad, huruf khussa, huruf dad, huruf ghain, huruf qaf, huruf dha, dia punya kontrol dia kalau kita sebut bagi atas dia pada bibir bawah. Kalau kita buka mulut kita, infitah, dia panggil huruf infitah kan, dia akan jadi nipis. Tengok sad, nampak bila kita buka udara tu keluar direct. Sebab apa dia namakan isti'la? Isti'la maknanya meninggi, udara tu keluar dan dia bergerak ke atas. Contoh so bagi atas, tak mesti so, tak mesti so, dah si su, dah ta bukan mesti kena muncung. Tu adalah huruf yang tebal. Bila kita tak terlalu membuka mulut, udara tu dia akan keluar dan menaik ke langit. Okey. Kemudian dia kata taw'an au karhalai, tanwin bertemu dengan lam, hukumnya idgham ma'al gunnah. Masukkan tanwin tu dalam bila gunnah. Itu dipanggil sabqul lisan, lidah telajak. Nak masukkan bila gunnah tapi sebut ma'al gunnah. Au karhalai, tanwin bertemu dengan lam, tak ada dengung, masukkan tapi tak ada dengung. Lai, nun mati bertemu ya ma'al gunnah, bersama dengan dengung. Lai yutaqa, jangan baca yutaqa, yutaqabbala, yutaqa, tapi jangan muncung yutaqabbala. Minkum ikhfa. Innakum, nun tasydid wujubul gunnah ataupun wajibul gunnah. Innakum, mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, tak ada dengung. Innakum kuntum, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa. Mim tu tak dengung. Kuntum qauman, ikhfa. Fasiqin, mad arid lis-sukun. Wa ma mana'ahum, samalah mana'ahum tu kita dah temu dah tadi, mim tak dengung. Izhar syafawi, antuqbala, nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. Antuqbala minhum nafaqa, sama juga nun mati bertemu dengan ta, nun mati bertemu antuqbala min, nun mati bertemu dengan ha, tak ada dengung. Minhum, jangan baca minhum, salah, di huruf izhar. Okey. Nafaqatuhum sama juga, mim banyak, mim mati, hukum mim mati banyak. Ingat mim mati kaedah dia, mim mati bertemu dengan mim dan ba saja hak dengung. Mim mati bertemu selain mim dan ba tidak ada dengung. Illa annahum, huruf mad bertemu dengan hamzah. Mad dalam dua kalimah, mad jaiz munfasil. Ataupun bagi orang yang tak ingat nama, bila dia tengok huruf mad, apa dia huruf mad? Alif mati, waw mati, ya mati. Alif mati sebelumnya berbaris di atas, waw mati sebelumnya berbaris di depan, ya mati sebelumnya berbaris di bawah. Itu dipanggil huruf mad. Lepas pada huruf mad tu ada hamzah, maka ambillah mudah-mudah untuk praktikal 4 ataupun 5 harakat. Mudah-mudah ni cerita untuk orang panggil setara nak pelepah teori tajwid. Hak belajar teori, ustaz saya belajar mad jaiz munfasil, tak apa, awak ngaji tinggi. Hak ni hak biasa-biasa je dak. Nak pelepah je orang panggil kan. Jadi illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Pada ha tu, lepas pada ha tu ada macam anak panah tu. Anak panah tu adalah ganti daripada huruf ya. Huruf ya mati sebelumnya baris bawah di huruf mad, tapi dia berlaku pada ha dhamir, huruf ha kata ganti nama.
Kalau jumpa hak kata ganti nama dia panggil maksilah qasirah. Qasirah tu maknanya pendek kan. Kalau lepas pada ha tu ada huruf hamzah, dia jadi tawilah. Tawilah panjang. Cumanya kalau panggil maksilah panjang tak berapa sedap lah. Maksilah pendek dia tak sedap. Tawilah bunyi Arab sikit kan. Qasirah bunyi Arab sikit lah. Kalau buat maksilah pendek, maksilah panjang, kalau ada periksa tajwid, saya beri makan penuh. Kalau saya lah. Kata tak betul tu ustaz, maksilah tawilah, kau pandailah. Okey. Kemudian wala ya'tunas salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Tu tak ada kita biasa jumpalah. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, wala sama juga panjang. Tu'jibka batu qalqalah. Innama dengung, innama wujubul ghunnah. Yuridullah, perkataan Allah tebalkan, yuridullah. Dan ramai sebut Allah ni Allah. Jadi lam kalau nipis dia bunyi la. Kan lidah ke langit kan, la. Kalau lam tebal sama juga lidah ke langit tapi katuk mulut sikit. Allah. Allah. Terus praktik itu. La Allah. Jadi Allah kan. Okay. Yuridullahu liyu'adzi, huruf za. Orang Melayu kita ni kedekut nak keluar lidah ke huruf za. Yu'azziba zalika za. Yu'adzibahum biha. Mim mati temu dengan ba, dengung ke tak? Dengung lah. Mim mati temu dengan ba. Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa yang ni baru zai. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, man arid lisukun. Okey. Habis berkaitan dengan ahkamut tajwid secara ringkas. Ra tidak sampai membatalkan solat, cumanya dia tidak memenuhi sifat huruf. Kalau contoh kita baca ihdinas siratal mustaqim dalam solat, dia tak sampai mencacatkan makna, dia tak membatalkan solat, tapi bacaan tu bagi seorang imam aib lah. Sebab kesalahan tu dia menyebabkan berkait dengan sifat huruf kan. Dia tak sampai mengubah makna. Okey. Okey, sebab betul. Okey, berkaitan dengan hukum tajwid dan hukum fiqh. Wajib dalam tajwid dengan wajib dalam berkait dengan sah dan batal solat dia ada beza. Sebab itu dalam kita baca Quran, memang Nabi suruh baca Quran, Nabi arahkan baca Quran dengan bertajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid tu, ulama kata hukum belajar ilmu tajwid tak wajib, fardu kifayah. Baca Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Dah warna tu, nak tak nak kena belajar juga, dia kata. Jawabnya memang ada orang yang boleh baca Quran dengan bertajwid tapi tak erti daripada segi teori tajwid. Contoh macam orang dulu-dulu lah. Tu dengung tu, dia kata. Hukum dia tahu lah. Dengung lah, apinya dengung. Tak. Sebab apa? Dia belajar secara guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru. Tapi nama dia tak kenal. Mak wajib muttasil, mak jaiz, mak silah. Tapi kata Rasuluhu tu panjang. Hukum dia nenek, dia kata. Tak ada, aku mana tahu hukum dia. Panjang lah situ. Panjang tu disebut hukum tu, nama dari segi nama. Jadi itu dipanggil teori. Jadi praktikal tajwid tu wajib. Okey, kemudian yang kedua, memang bila kita baca Quran secara bertajwid, ini dituntut menunaikan hak bagi Al-Quranul Karim. Seboleh semampu yang kita boleh. Seperti mana Nabi sebut, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu takut pada Allah Taala semaksimal yang kamu mampu. Baca Quran dengan bertajwid arahan Allah. Tapi di sana ada kesalahan-kesalahan yang dikira salah dalam tajwid tapi tak sampai membawa kepada batal solat. Contohnya tidak kurang menepati. Contoh tuan-tuan baca dalam surah Alif Lam Mim zalikal kitab, patutnya za harful lisawiyah, huruf antara dua gigi. Zalika salah, batal semayang ke tak? Tak batal, sebab itu melibatkan surah kan, benda yang sunat. Jadi bukan semua benda wajib tak kena baca dengan za, wajib.
Sebab itu adalah sifat huruf. Kalau saja-saja awak tinggalkan bacaan za, awak saja baca za buat kerah, tak boleh sebut saja, buat saja, dosa tak? Dosa daripada segi tidak menunaikan hak hukum tajwid. Tapi batal tak semayang? Batal semayang hukum lain. Dia tidak melazimi mesti batal solat kerana ada salah. Kalau dibaca nipis tanpa sengaja, taklah dapat dosa. Contoh ada setengah saya orang buat kelas ngaji di rumah dah. Ihdinas sirah. Dah alif lam ra. Dia dah terbiat baca gitu. Tapi bila kita betul, dia betul masa tu. Lama sikit baca jadi gitu pula. Kalau hak macam tu tak sampai bawa kepada dosa. Kerana apa? Kesalahan tadi bukan disengajakan. Bukan disengajakan. Ya. Kalau macam mana? Dia ada dua benda. Dah belajar, dah tahu, tak ingat. Dah. Kalau orang tu belajar, dia tahu dan dia ingat, baru dosa. Dah. Kalau orang tu belajar, tahu tapi tak ingat, tengah-tengah baca tu dah terbiasa baca ra, daripada kecil tu baca gitu. Dah lagi. Alif lam ra. Nak baca ra, belajar tajwid ilah betul. Ra, betul saya belajar gitu. Dipanggil tabiat. Tak, kita tak boleh nafi benda ni. Saya duduk dengan orang surah saya 4-5 tahun. Gitu ada pencet tabiat itu. Puas betul daripada Iqra 1 sampai Iqra 6. Tak lagi. Tak apalah bos. Jalan. Kalau tak habis lah Iqra tu. Kan. Jadi dia bukan tak usaha dah. Usaha. Tak. Lain ada orang tahu, ingat tapi saja-saja. Yang tu barulah dosa. Kenapa dia tala'ub biddin, bermain-main dengan agama, mempersenda arahan Allah Subhanahu wa taala. Macam orang tak semayang lah. Tahu semayang wajib, tak semayang. Tengok pula tak semayang sebab apa? Kalau tak semayang tu kerana memang terlupa sungguh, tertidur, ataupun ingat dah semayang dah, biasa semayang awal. Dah, kali ni mesyuarat lama sikit semayang awal, ingat semayang. Dah balik umur relax. Tak semayang so punya tadi. Dosa ke dah? Tak dosa sebab dia bukan nak bermain-main dengan agama. Tapi ni tahu semayang wajib saja tak semayang. Nampak hukum dia dah jadi lain. Okey. Tu berkait dengan sedikit hukum tajwid. Okey, jadi ayat yang kita baca ini pada ayat yang ke-53 sampailah ke-55, kita boleh namakan ayat ini dengan tajuk apa dia? Ihbatu thawabil munafiqin, yakni pengguguran pahala bagi orang munafik. Disebabkan kerana sifat kemunafikan mereka itu. Tak lagi. Dan sifat kemunafikan mereka itu termasuklah solat mereka, dan juga Allah Ta'ala mengazab mereka di dunia dan juga di akhirat. Ini tajuk yang boleh kita bagi apa dia? Pengguguran ganjaran kepada orang munafik atas sembahyang dia, atas sedekah dia, dan Allah Ta'ala mengazab orang munafik di dunia dan juga di akhirat. Ini tajuk yang sesuai untuk kita letak pada ayat yang ke-53 sampailah 55. Jadi kita tengok sedikit apa makna dia. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul ini fi'lul amri. Kalau kita belajar dalam ilmu sharaf dipanggil fi'il amar, daripada perkataan qala yaqulu qul. Qala tu past tense ataupun fi'lul madhi. Ustaz kena belajar bahasa Arab. Kenalah dengar asas-asas, sebab tafsir dia berkait rapat dengan bahasa. Qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'. Kalau qul arahan, fi'lul amri, iaitu perintah. Katakanlah olehmu. Siapa dia? Allah Ta'ala tuju kepada Rasulullah. Katakanlah olehmu, Muhammad, hey Rasulullah, anfiqu, sama ada mereka itu menginfakkan harta mereka taw'an. Taw'an ini secara sukarela. Secara sukarela. Itu maksud taw'an. Okey. Au karhan, ataupun menginfakkan harta mereka secara paksa. Maksudnya terpaksa. Lan yutaqabbala minkum, lan sama sekali. Lan ini satu huruf yang menunjukkan penegasan. Lan sama sekali
yutaqabbal minkum, tidak diterima infak mereka. Yutaqabbal, tidak diterima. Tidak diterima apa? Infak mereka itu daripada mereka itu. Maksudnya Allah Ta'ala tak pandang. Allah Ta'ala tak pandang. Innakum kuntum qauman fasiqin, sesungguhnya kamu. Inna dipanggil harfun litawkid, huruf untuk menguatkan sesuatu. Kalau kita sebut ayat biasa, contoh kalau kita cakap dengan orang, Mamat hari ni dah mula dah nak ngaji tajwid, itu dipanggil ayat pengkhabaran. Sesungguhnya Mamat memang ngaji tajwid, sungguh ngaji. Penegasan. Sebab apa ada penegasan? Boleh jadi ada orang tak percaya. Tu dia timbul penegasan. Ya dak Mamat ngaji. Dak bolah-bolah gitu ngaji ke dia. Sungguh Mamat ngaji ni. Nampak sungguh. Nampak. Sebab apa? Guna ayat penegasan, gunakan ayat kata penguat, kerana di sana ada orang tak percaya. Allah Ta'ala sebut sini, innakum, sesungguhnya kamu wahai orang munafik, kuntum adalah kamu itu, keadaan kamu. Kuntum daripada perkataan kana. Kana dia bergabung dengan dhamir antum jadi kuntum. Dhamir ni kata ganti nama, antum kamu semua. Jadi kana gabung dengan dhamir antum jadi kuntum. Bukan kuntum bunga, bukan. Kuntum, keadaan kamu itu wahai orang munafik, qauman fasiqin, iaitu dalam keadaan merupakan tergolong di kalangan kaum yang fasik. Kemudian Allah Ta'ala kata, wama mana'ahum, dan tidaklah menghalang akan mereka itu, an tuqbala minhum nafaqatuhum, bahawasanya diterima daripada mereka itu nafkah mereka, yakni infak mereka. Allah Ta'ala kata, illa, melainkan, annahum kafaru billah, melainkan kerana sesungguhnya mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Apa maksud ayat ni? Allah Ta'ala kata, tidak ada apa-apa benda pun yang menghalang amalan mereka daripada diterima, melainkan. Kita dah sebut dulu, kalau perkataan illa didahului dengan ma ataupun kata nafi, dia menunjukkan isbat, satu makna penguat. Contoh kita kata la ilaha illallah. La tu kan huruf nafi, penafian. Tidak ada mana-mana Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maksudnya hanya satu je, hanya Allah sahaja yang layak disembah. Allah Ta'ala sebut ke sini, wama mana'ahum. Ma dengan la ni maksudnya sama, iaitu tidak menghalang mereka untuk diterima amalan mereka itu, nafkah mereka itu, melainkan hanya kerana, sebab apa? Ada sebab amalan mereka Allah Ta'ala tak terima. Annahum kafaru billah, mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Dalam hati mereka ni jadi kafir. Mereka cukup benci. Tuan-tuan, sebab tu saya sebut, hati-hati dalam melabel orang munafik. Tambah-tambah di musim-musim hangat lagi PRU, balah-balah politik, balah lah. Tapi hati-hati dalam menggelarkan orang munafik. Dia ada beza munafik dengan orang yang bersifat dengan semacam orang munafik. Ada beza. Munafik ni kafir. Munafik ni kafir. Di sana ada orang yang berperangai seperti orang munafik, dipanggil tasyabbuh, menyerupai. Macam kita lah, ada orang Islam tapi berpakaian seperti orang kafir, warna rambut, buat rambut dia terbelah contoh kan. Adakah dia kafir? Dia bukan kafir, wataknya menyerupai orang kafir. Di sana ada orang Islam yang wataknya menyerupai orang munafik. Apa contoh dia? Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mereka mungkir janji. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah mereka sering khianat. Dan di kalangan mereka itu ada orang mukmin tapi tabiat dah biasa hidup dengan dosa, dah biasa tak jaga amanah, jadi tabiat macam tu. Jadi kalau kita nak kata orang macam ni perangainya macam orang munafik, boleh. Tapi kita nak panggil munafik secara direct dengan makna kafir, tak boleh. Sebab munafik ni, hakikat munafik yang sebenar adalah kafir. Sebab tu Allah Ta'ala kata, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Munafik duduk bawah sekali dalam neraka, lebih bawah daripada orang kafir biasa. Sebab apa? Yang pertama kerana dia kafir, yang kedua kerana dia musuh dalam selimut. Ni teruk bagi orang munafik. Cumanya sikap
munafik memang ada pada orang Islam. Setengah-setengah mereka tu ada sikap kemunafikan. Kadang-kadang sayang agama tapi kerana kepentingan peribadi. Kerana dah biasa dah gunakan benda yang ada ni untuk kepentingan, jadi tabiat macam tu, jadi rela. Walaupun dalam diri ada rasa bersalah. Ni perangai orang macam orang munafik. Munafik betul memang total mereka benci kepada Islam dan benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata apa dia? Mereka ini sifat mereka yang pertama kafir, kufur kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, benci kepada Allah dan benci kepada Rasulnya. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Mereka tidak akan datang untuk menunaikan solat melainkan dalam keadaan malas. Jadi orang munafik ni sifat dia. Kan kita dah sebut kalau ada lam penafian, ada illa. Ada tak kat situ? Cuba tengok, ada tak? Wala ya'tuna as-salata illa. Cuba gairkan perkataan illa, gairkan perkataan la. Ada nafi, kemudian ada illa kat tengah. Bermaksud mereka tidak akan tunaikan solat melainkan dalam keadaan mereka malas. Maksudnya bila mana mereka solat, pasti satu keadaan saja ada pada mereka, iaitu bermalas-malasan. Dah apa malas-malas solat juga. Nak lindung diri, tak nak bagi nampak nifak dia. Dia kena ada satu pakaian yang menjelmakan dia dengan orang macam orang Islam. Wala yunfiquna illa, banyak tu. Dan tidaklah mereka menginfakkan sesuatu melainkan hanya kerana wahum karihun, mereka berada dalam keadaan terpaksa. Ini sifat orang munafik. Yang pertama apa dia? Kufur kepada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Yang kedua, mereka tidak akan solat melainkan hanya dalam keadaan malas. Mereka tak akan solat hanya dalam keadaan malas. Ustaz, kita orang beriman ni adakah malas orang beriman berbeza dengan orang munafik? Orang munafik memang malas secara total, dia tak ada pelita iman tu, tak ada. Adapun kita bila malas, malas mayang, bimbang kok kena azab neraka esok. Yakin dengan azab Allah Ta'ala. Tak sanggup aku, api atas muka bumi panas dah, semayang pergi lah kata. Lewat-lewat pun semayang. Nampak? Itu malas orang yang ada iman, kan? Tapi orang yang macam tu ada sifat malas, menyerupai tak macam orang munafik? Dari segi sikap ada penyerupaan. Orang munafik malas, tapi adakah sebiji? Tak. Tu dipanggil tasyabbuh. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, dipanggil ada bab tashbih. Contoh kita kata huruf kaf, Muhammadun kal asad, Muhammad itu seperti singa. Itu dipanggil tasyabbuh, tashbih, penyerupaan. Adakah kita menyamakan sebiji-sebiji Muhammad tu macam singa? Tak. Tapi satu sudut dan satu sikap yang ada pada Muhammad macam singa, iaitu apa dia? Dia punya ganas dia punya garang, dia berani, dia macam singa. Muka dia bukan macam singa, kuku dia bukan macam singa, kederat dia bukan macam singa, tapi satu sudut. Tak ya? Muhammadun kal qamari, Muhammad itu seperti bulan. Dari segi apa? Satu sudut, yakni cantik dia. Macam orang tadi tu lah, orang hak lewat solat, semayang qada. Ada orang mukmin yang macam tu, perangainya seperti orang munafik. Tapi adakah dia munafik total? Tak boleh. Yang tu kita tak tahu. Zaman Nabi tahu lah, Nabi dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Hatta Sayyidina Umar sendiri pun tak tahu siapa sebenar-benar orang yang munafik tu. Sayyidina Umar dulu dia follow siapa? Dia follow seorang sahabat yang namanya Hudzaifah Al-Yamani selepas pada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata apa dia? Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tak akan infak melainkan kerana dalam keadaan terpaksa. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Allah Ta'ala pesan ke kita orang beriman. Kita hak ada dua mata ni. Mata satu ni, hak golongan ada mata satu ni, mata Dajjal. Umpamanya gitulah. Dajjal dia hanya melihat dengan mata materialistik, kebendaan. Dajjal ajar kita gitu. Sebab tu akhir zaman orang terpedaya dengan Dajjal, sebab Dajjal bawa mari habuan dunia. Orang mukmin dia ada dua mata. Mata dunia, mata akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam juzuk yang kedua apa ni? Surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu wahai umat Muhammad umat pertengahan. Apa makna umat pertengahan? Umat yang mampu mengimbangi dunia dan juga akhirat dia. Ini umat pertengahan, bukan tengah. Ada orang tafsir tengah, Islam wasatiyah dulu. Dia kata kita pakai baju kebaya, kepala kita dedah tak apa. Sebab apa? Wasatiyah dia kata. Kan wasatiyah tu kan sederhana dia kata. Jadi barat sikit
timur sikit. Dia faham gitu. Selama ni reka je tu. Wasatiyah bukan gitu. Pertengahan maksudnya orang yang mengimbangi antara dunia dan juga akhirat. Dia ada dua mata. Ni simbolik dua mata. Mata dunia, mata akhirat. Jadi disebut kat sini Allah Taala kata apa dia? Kamu yang ada mata akhirat, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Wahai orang beriman, janganlah mempersonakan akan diri kamu. Wow. Amwaluhum, harta benda mereka, dan juga anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka nampak hebat-hebat. Jangan benda tu menjadi kayu ukur kepada kejayaan. Jangan menjadi kayu ukur kepada kejayaan. Inna maknanya sesungguhnya. Innama lebih kuat lagi daripada inna. Dia panggil adatu hasrin dalam bahasa Arab. Kalau terjemah kok bahasa lama kok, hanya senya. Tadi sesungguhnya. Tak lagi. Mamat lah ni bagus dah ngaji, belajar tajwid. Ya dah mu bagus. Sungguh mamat ngaji tajwid. Tak lagi. Apa dia? Betul ke sungguh ngaji tajwid? Sungguh seolah-olah gitulah. Level dia. Innama tu macam tu lah dia punya level. Hanya senya. Innama, hanya senya, yuridullah, Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat iradah. Yuridu daripada perkataan iradah. Kan kita belajar sifat 20 kan. Allah Ta'ala ada sifat iradah. Yuridu tu present tense. Arada yuridu iradah. Hanya senya Allah Ta'ala itu berkehendak liyu'adzibahum, untuk mengazab mereka. Mengazab siapa? Mereka tu orang munafik biha, dengannya, yakni dengan apa? Biha, dengan harta mereka dan juga dengan anak-anak mereka. Fil hayatid dunya, fi, di atas muka dunia. Sini Allah Ta'ala bagi ki. Maksudnya bagi orang munafik, atas muka bumi dengan kekayaan mereka dan anak mereka, sebenarnya Allah Ta'ala sedang azab dia. Guana Ustaz Allah Ta'ala azab? Sekejap lagi kita tengok macam mana Allah Ta'ala azab dengan kekayaan. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum karihun, wa hum kafirun. Allah Ta'ala buat apa dia? Dia kata apa dia? Disebut, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Mereka dalam keadaan kafir. Okey. Itu dia punya makna. Okay, jadi mungkin kita boleh baca dia punya tafsir, tengok dia punya tafsir. Siapa nak baca boleh? Sila. 53 daripada Allah berfirman, Musa 188. Allah berfirman, "Qul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hal tarabbasuna bina. Silap. Dia ambil daripada dan firmannya, qul anfiqu taw'an, dan firmannya, qul anfiqu taw'an aw karha, katakanlah nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, yakni apapun yang mendorong kamu untuk menafkahkan hartamu, entah secara sukarela atau terpaksa. Lain yaqbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin, namun sekali-kali nafkah itu tidak akan diterima dari kamu, sesungguhnya kamu adalah orang yang fasik. Persoalan, kenapa orang munafik dipanggil juga dengan orang fasik? Apa beza dia? Yang ni kita kena beza. Sebab itu orang kafir, Allah Ta'ala juga kalau kita baca sebelum ni, Allah Ta'ala pernah gelarkan mereka dengan kaum yang fasik. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul fasiqun. Kalau tak salah saya lah, ada satu ayat. Orang kafir Allah Ta'ala gelar juga dengan fasik. Orang munafik Allah Ta'ala gelar juga dengan fasik. Sedangkan kita belajar orang fasik ni kalau dalam fiqh, orang yang sentiasa melakukan, orang tidak mahu bertaubat daripada dosa besar dan sering melakukan dosa kecil tanpa penyesalan. Maksudnya dia mukmin lagi. Itu daripada segi term fiqh, dalam bab hukum hakam fiqh. Adapun daripada segi tafsir, al-fisqu bermaksud orang yang melakukan kejahatan. Di sana ada orang kafir. Kafir bermaksud apa dia? Kafir daripada perkataan kufur, cover, tutup. Orang yang menutup mata hati mereka daripada menerima iman.
dalam keadaan mereka tahu itu adalah iman, tu dipanggil kafir. Daripada perkataan kufur, cover set motor tu panggil kufur orang Arab. Kufur. Sungguh saya tanya tu Ustaz Dr. Ibrahim Sakar, kata panggil dia kata kufur. Allah, cover set pun kafir. Sebab apa? Mereka tahu kebenaran, tutup. Sebab tu kita dah bincang dulu, orang yang jauh daripada dakwah Islam, yang tak pernah sampai Islam pada diri dia, hok duk makan bewok kan, sebagai contoh. Bukan bewok kat Taman Gelora tu, bukan. Ada bewok mana lautan sungguh kan. Tak tahu benda pasal Nabi, tiba-tiba mati. Ulama menghukumkan ia seumpama ahlul fatrah, orang yang tidak ada apa-apa, tak sampai risalah pada diri dia, tak boleh tergolong dalam keadaan kufur. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengazab mereka sehingga mana dibangkitkan rasul dan juga utusan lepas pada rasul. Jadi yang tu tak boleh panggil kafir, sebab risalah Islam tak sampai. Di mana ada melawan? Lawan ni terima, bawa lawan. Yang ni dah terima Islam, lawan, tentang, dah tahu tentang kebaikan Islam, lawan. Kafir. Yang tu yang pertama. Fasik apa dia? Fasik dia berkait dengan perbuatan, tindakan. Al-fisqu berkait dengan tindakan jahat mereka. Di sana ada orang kafir tapi dia tidak bertindak jahat. Kafir dia seorang-seorang. Dia kafir, tak beriman dengan hari akhirat, tak percaya, tapi dia sudut kebajikan, dia tolong orang, membantu orang. Ada kafir macam tu. Tapi di sana ada kafir, wa aktsaruhum fasiqun, kata Allah Taala, kebanyakan mereka ini fasik. Sikap mereka jahat. Sebab apa? Mereka tidak mahu terikat dengan undang-undang Tuhan. Mereka suka mengatakan soal kebebasan bersuara gini-gini, walhal sebenarnya demi kepentingan diri mereka, sehingga mana menindah orang lain. Jadi sebab tu fasik. Orang munafik juga, dia daripada segi dalaman hatinya dipanggil nifaq. Nifaq kerana apa dia? Talam dua muka. Nampak? Kenapa panggil munafik? Kerana mereka berlakon dan berpura-pura menampakkan keimanan, dalam hati mereka kufur. Kerana itu dipanggil munafik. Sebab apa dipanggil fasik? Dipanggil fasik juga orang munafik, tindakan. Tindakan. Sebab itu kalau kita baca Quran, kita dah biasa dengar wallahu dan dalam ni berkait dengan makna lah, wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa beza dia? Tahu dengan bijak semuanya berkait dengan, kalau kita kok tahu dengan bijak ni berkait dengan kepala belaka kan. Alim berkaitan dengan ilmu, pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan tidak ada mula dan Tuhan tahu segala-galanya. Hakim berkaitan dengan hikmah, tindakan Tuhan. Tindakan Tuhan itu paling tepat. Itu hikmah. Hakim yang maha tepat tindakan. Alim berilmu. Tindakan, ada orang bila, macam mana kita tahu orang tu bijak? Tengok pada tindakan dia. Tindakan dia melambangkan ilmu yang ada pada diri dia. Itu beza alim, ilmu dengan hikmah. Jadi di sini orang munafik. Sebab tu mereka juga diperihalkan dengan nifaq. Okey, terus sambung. Kemudian Allah SWT memberitahukan sebab nafkah itu tidak diterima dari mereka, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, melainkan kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, yakni bahawa amal perbuatan itu menjadi sah dengan iman. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala, dan mereka tidak mendatangi solat kecuali dalam keadaan malas, yakni mereka tidak memiliki pendirian yang telah kukuh. Satu keadaannya malas, orang munafik. Kemudian, dan tidak ada semangat dalam berbuat. Wala yunfiqun, dan tidak menafkahkan nafkah illa wa hum karihun, melainkan dengan keadaan terpaksa. Jadi ini asbab Tuhan menyatakan ta'lil. Ta'lil ni punca hukum. Sebab apa amalan orang kafir tak terima? Yang pertama sekali, kerana tidak ada iman dalam diri mereka. Iman ini macam saving account lah. Kalau kita bubuh RM1 pun, kalau ada saving account, ada juga RM1 tu. Ni buat baik macam pocket watcher. Dia buh bocor, keluar gitu. Itu yang pertama kan. Jadi yang pertama, tidak ada akaun simpanan. Jadi kerana kafir ni sebab apa tak ada akaun simpanan? Sebab mereka tak meyakini adanya hari pembalasan. Mereka tak yakin adanya hari hisab, Tuhan balas baik dengan baik. Mereka tak yakin. Kafir, munafik ni kafir tu, kita kata kafir tu tadi tu kan. Yang kedua, mereka tidak solat melainkan satu keadaan saja, yakni malas.
Sebab tu saya kata malah orang munafik berbeza dengan malah orang mukmin. Malah orang munafik tidak ada apa-apa yang mendorong mereka. Tak ada benda. Orang mukmin masih didorong oleh cahaya iman walaupun malak-malak. Sebab apa semayang? Semayang sebab takut azab. Tak syirik takut azab. Azab tu siapa bagi? Allah bagi. Seumpama dia nak takut pada Allah Ta'ala tu kena ada alat untuk menakutkan dia, yakni neraka. Ini level ikhlas yang paling rendah. Ikhlas tak tu? Kata para ulama, orang yang solat kerana takut pada neraka Allah, ikhlas. Tapi tahap ikhlasnya rendah. Jangan kita bandingkan dengan golongan sufi macam Rabi'atul Adawiyah, jangan. Sebab tu ada kata-kata yang masyhur berkaitan dengan Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau aku ini buat amalan kerana takutkan neraka-Mu, sumbat akulah neraka. Jangan kata bang duduk doa gitu. Tak kan? Kalau aku buat amalan kerana cintakan syurga-Mu, ya Allah, dah hapuskan aku daripada masuk syurga-Mu. Jangan bagi aku masuk syurga. Tapi kalau aku buat amalan kerana mengharapkan diri-Mu, ya Allah, sampaikan diriku kepadamu. Maksudnya dia tak nampak. Makhluk ni dah fana. Dah tak nampak pada mata musyahadah dia, hanya nampak Allah, Allah, Allah saja. Dia tak tengok pada makhluk. Tapi di sana ada orang yang mata hati dia rabun. Kan? Macam kita lah, kalau tak nampak kena pakai spek, kan? Jadi nak nampak Tuhan tu, dia kena ada neraka. Nak nampak Allah tu, dia kena buh neraka dulu. Tak boleh. Dah api atas muka bumi tak boleh tahan. Tapi api tu siapa buat? Allah buat. Nampak? Ada benda yang mendorong ni orang beriman. Munafik tak ada. Tidak ada sesuatu yang mendorong. Malas tu malas yang tulen, tak campur air langsung. Pure orang panggil. Okay. Kemudian wala yunfiqu, mereka tak berinfak. Infak mereka bukan kerana Allah, tak ada langsung kerana Allah. Infak mereka kerana terpaksa. Sebab apa? Nak suruh nampak macam sayang Islam. Konon-kononnya sayang Islam, bermuka-muka. Bukan kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah, tak ada. Illa wahum karihun, semata-mata terpaksa sahaja. Okey, terusnya. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahawa sesungguhnya Allah SWT tidak merasa bosan hingga kamu merasa bosan, dan bahawasanya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Oleh kerana itu Allah tidak menerima nafkah atau amal perbuatan mereka, kerana nafkah dan amal perbuatan hanyalah diterima dari orang-orang yang bertakwa. Okey, jadi lafaz dalam hadis ni ada satu lafaz yang mutasyabihat. Mutasyabihat ini maksudnya apa dia? Mutasyabihat kita kata menyerupai dengan makhluk. Bosan-bosan ni sifat makhluk. Apabila perkataan bosan ditempelkan pada Allah, innallaha la yamallu hatta tamal, Tuhan tak bosan sehingga mana awak bosan. Bosan Tuhan bukan maksud macam bosan kita. Bosan Allah dengan maksud Allah Ta'ala tak akan berpaling kepada kamu sehingga kamu dulu yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Wa makar, makar ni rancangan jahat. Kadang-kadang orang guna ayat ni untuk perancangan baik. Tak okay? Wa makaru, mereka merancang dengan perancangan jahat. Wa makarullah, Allah Ta'ala juga merancang dengan satu perancangan. Adakah Tuhan buat jahat? Tak. Tuhan nak beritahu apa yang kamu buat itu dalam pengetahuan Allah, dan Allah Ta'ala akan perangkap dengan perangkap yang kamu buat itu sendiri. Suatu ketika kamu akan terperangkap dengan apa yang kamu buat. Jadi jangan kita samakan makna perkataan bosan, perkataan Allah Ta'ala kalau kamu datang selangkah kepada Allah dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, aku datang kepadamu dalam keadaan berlari. Kita pun faham apa dia. Tuhan berlari, laju mana Tuhan berlari? Dengan kuda mana laju? Tak. Jadi sebab tu kata para ulama, kalau satu lafaz yang menyebabkan ada persamaan makna lafaz itu dengan makna zahir makhluk, maka ambil natijah. Natijah apa dia? Iaitu hasil daripada lafaz tersebut. Berlari, apakah yang terhasil daripada berlari? Kecepatan. Berlari merujuk kepada hasilnya adalah kecepatan. Maksudnya kamu datang kepada Tuhan berjalan, Tuhan lebih cepat lagi nak pada kamu. Tuhan lebih bersungguh lagi nak bagi rahmat kepada kamu. Macam wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada kamu daripada orat tengkuk kamu. Kalau kita kata Tuhan dekat, orat tengkuk kita sini, Tuhan dalam lagi maknanya. Bermaksud Tuhan itu mengambil lapang, Tuhan itu mengambil ruang. Maka bagaimana dengan ayat Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'.
Jadi kita dah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Apakah natijah daripada perkataan dekat? Kalau kita ada kawan baik, kita duduk dengan dia seumur, benda yang berlaku. Kita banyak tahu pasal dia kan, berbanding dengan orang lain. Allah Ta'ala lebih dekat daripada orang kamu, dengan maksud Tuhan lebih tahu tentang diri kamu berbanding dengan kamu tahu tentang diri kamu. Makna dekat, ambil natijahnya. Natijahnya apa ni? Dekat itu keputusannya kita lebih mengetahui. Itu di antara lafaz-lafaz hadis ataupun ayat Quran yang mutasyabihat. Okey. Kemudian dia kata Allah Ta'ala tidak menerima nafkah atau Allah anda baca tadi. Okey. Kemudian ayat yang kelima. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Kandungan ayat ini disebutkan juga dalam firman-Nya pada ayat yang lain, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cuba mereka dengannya, dan kurnia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Taha ayat 1. Okey, jadi surah Taha ayat 131 itu linaftinahum fih. Fitnah ni maknanya banyak. Fitnah maknanya banyak. Bala dipanggil fitnah, sakit boleh panggil fitnah, tuduh orang panggil fitnah. Jadi fitnah ni luas maknanya. Apakah makna fitnah? Makna fitnah dalam surah Taha ini ditafsirkan dengan ayat atas tadi. Apa makna fitnah? Linaftinahum fi, dengan maksud innama yuridullahu liyu'adzibahum. Fitnah dengan maksud ta'zib, Tuhan mengazab. Apa makna fitnah kat sini? Maksudnya Tuhan nak mengazab mereka, menyeksa mereka. Azab maksudnya melemparkan seksaan pada mereka. Itu dimaksudkan dengan fitnah. Okey. Kemudian dia kata firman-Nya, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyeksa mereka dalam kehidupan mereka. Al-Hasan Al-Basri berkata, iaitu dengan menzakatkan dan menafkahkannya di jalan Allah. Okey. Jadi dia kata apa dia? Al-Hasan Al-Basri berkata, iaitu seorang kibarut tabi'in. Al-Hasan Al-Basri ni guru kepada Wasil bin Atha, iaitu orang yang mengasaskan Mu'tazilah. Tapi dia bukan Mu'tazilah, dialah yang marah Wasil bin Atha tu. Dan kan kita tahu peristiwa bila mana peperangan yang berlaku antara Khawarij dengan golongan Sayyidina Ali, Syiah dan juga Khawarij. Baloh lama orang tanya tentang apakah hukum pelaku dosa besar. Pokok Khawarij kata siapa buat dosa besar kafir. Pokok Khawarij ni. Jadi kata Wasil bin Atha, orang buat dosa besar ni dia tak kafir, bal fi manzilatin bainal manzilatain. Dia di antara kafir dan mukmin, tengah-tengah. Di sinilah puncanya Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ni kibarut tabi'in, iaitu tabi'in yang besar lah, yang dan guru dengan ramai sahabat. Dia marah kepada Wasil bin Atha. Kerana apa dia? Marah sebab mengeluarkan fatwa yang karut lah. Ni fatwa Mu'tazilah. Jadi Wasil bin Atha ni akhirnya dia mengembangkan fahamannya bersama dengan Abu Ali Al-Jubba'i, sehingga mana jadi satu mazhab yang ada metod pemikiran yang tersendiri yang namanya Mu'tazilah. Jadi Al-Hasan Al-Basri kata, macam mana cara Allah Ta'ala azab orang kafir ni? Dengan cara dia kena nafkahkan zakat, kena keluar zakat. Sebab di sini Allah Ta'ala dah mula mewajibkan zakat. Sebab apa? Kata Dr. Wahbah Zuhaili, saya petik sikit daripada Tafsirul Munir. Dia kata apa dia? Al-amwalu wal awladu qad takunu sababan lil adab fid dunya. Harta benda dan juga anak pinak ada ketika menjadi sebab Allah Ta'ala mengazab seseorang di dunia, dan ada ketika menjadi sebab Allah Ta'ala mengazab seseorang di akhirat. Macam mana cara Allah Ta'ala azab orang munafik? Kata beliau, ammal amwalu fid dunya fahiya adabun 'alal munafiqin fi kasbiha wa fi infaqiha. Orang munafik ini Tuhan dia adalah dunia.
Orang munafik ni Tuhan dia adalah dunia. Dia memperhambakan dirinya pada dunia. Jadi dia berusaha sungguh-sungguh cari pitih dengan kederat dia. Dia anggap apa ni? Siapa yang memiliki duit ataupun memiliki harta, dia adalah Tuhan. Dia adalah orang yang hebat. Tetapi tiba-tiba dalam keadaan mereka ini tak kuat, mereka dikuasai oleh orang Islam, Nabi mensyariatkan zakat. Dia terpaksa keluarkan diri mereka untuk mengeluarkan zakat. Sebab tu zakat ada dua makna. Bagi dari segi bahasa Arab, daripada perkataan zaka yazku zakawah, maksudnya berkembang. Maksudnya berkembang, an-nama. Zakat juga makna yang kedua dengan maksud pembersihan. Zakat ada dua makna dari segi bahasa. Yang pertama berkembang, yang kedua pembersihan. Kata para ulama, bila mana harta seseorang itu dibersihkan, maka di situ akan berlaku kembang. Harta kita tengok kalau buah kan, kalau kita beli bawang tu ada hak busuk, kita buh sekali dengan bawang hak molek janda, terutama bawang merah, bawang India tu cepat buruk sikit. Nah, kita bubuh sekali hak molek, tengok 2-3 hari jaga busuk habis bawang hak lain. Sebab apa? Ada hak busuk kat situ. Jadi bila kita zakatkan harta kita, kita buang sebahagian hak tak molek tu. Hak kurang tu, dah kita ni ada kurang, kadang-kadang culah sana, culah sini, tak kena sana, tak kena sini. Ambil sebahagian, beri pula kepada orang yang bukan duduk bawah nafkah kita, bukan duduk bawah tanggungan kita. Kalau kita fikir nak logik untung kau, baik beri ke anak kita. Anak kita ni boleh jadi situasi menang-menang. Aku pergi ke dia hari ni, esok dia kerja sedap, dia beri aku pula. Tapi Allah Ta'ala kata tak, diambil daripada orang kaya, diberi pada orang miskin, hak tak sabit denganmu, tak sabit denganmu. Jadi di sinilah Allah Ta'ala nak uji iman seseorang. Bagi orang beriman, mereka sam'an wa ta'ah, dengar dan patuh. Orang munafik tak, dia konsisten sikap nampak. Daripada iman tadi tu dia akan bawa pada sikap dia. Yang tu kata fasik tadi tu. Bila dia tak yakin pada Tuhan, dia tak yakin pada hari akhirat, dia rasa terseksa sangat nak keluarkan duit itu untuk zakat. Bagi dia satu azab yang besar. Aku cari pitih, aku kena buat pitih, duit korang, rugi je. Nampak? Dia tengok dengan satu mata Dajjal. Jadi dia akan nampak rugi. Maksudnya masa dia keluar pitih nak bayar zakat ke Nabi tu, dia dalam keadaan diazab di dunia. Yang Allah Ta'ala kata tu, Al-Hasan Al-Basri kata apa dia? Iaitu dengan menzakatkan, menafkahkan di jalan Allah. Tuhan azab dengan cara macam mana? Mu kena keluar juga pitihmu tu, bayar zakat. Siapa tak bayar zakat, Nabi isytihar perang. Sebab tu lepas pada kematian Nabi, ada dua golongan. Yang pertama yang murtad. Ni yang munafik ni, murtad. Yang kedua mani'uz zakah. Yang ni yang paling banyak. Orang yang menghalang orang daripada mengeluarkan zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu isytihar perang. Siapa tak nak bayar zakat? Sayyidina Umar tak setuju pada permulaan. Umar kata macam mana nak perang sedangkan mereka masih bersyahadah. Abu Bakar As-Siddiq bacakan hadis Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam, atau kama qala Nabi. Nabi kata, Sayyidina Abu Bakar kata, diperintahkan kepada aku untuk memerangi manusia sehingga mana mereka bersyahadah. Maksudnya kalau dah berlaku perang lah. Maksud kena perangi, maksudnya kalau selama mana tak jadi syahadah, kalau kamu jadi tawanan, jadilah tawanan Islam. Wa iqamis salah, mendirikan solat, wa ita'iz zakah. Nampak? Solat dengan zakat. Dalam Quran pun Tuhan tak pisah. Wa aqimus salah wa atawuz zakah. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk. Jadi lepas pada tu Sayyidina Umar bersetuju. Sebab tu tuan-tuan, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Islam tak berkembang pesat. Orang sering memuji zaman Sayyidina Umar. Orang kata zaman Sayyidina Umar hebat, Islam berkembang sehingga mana hampir 1/3 dunia, buka Empire Rom, Empire Parsi dah. Kita nak bagi tahu punca hebat zaman Sayyidina Umar kerana akar umbi dia kuat pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab hak juak-juak ni Abu Bakar dah settle dah. Tinggal hak betul ni, tu boleh kembang. Kalau masalah tak settle lagi pada awal daripada akar umbi, jangan harap nak berkembang sehingga mana hampir 1/3 dunia. Okey, kemudian disebut lagi dan firman-Nya, wa
Watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak jiwa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Yakni Allah ingin mematikan mereka dalam keadaan kafir agar lebih menghinakan mereka dan lebih pedih siksanya. Kita berlindung dari hal seperti ini, dan ini merupakan bentuk istidraj, penundaan siksa bagi mereka. Jadi di sini Allah Ta'ala nak beritahu tentang perihal orang munafik. Walaupun kita tengok zahir dia nampak kaya, zahir dia nampak hebat, hati dia tak pernah tenang. Sebab itu Nabi ajar kita, laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu adalah kaya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Kadang orang kita ni masalah, bila kita sebut macam ni, dia kata ustaz ajar supaya tak payah cari harta. Siapa khabar? Pandai-pandai awak jual nama ustaz ada. Nabi sebut ini, kita cerita tentang hakikat kekayaan pada jiwa. Kan? Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa dia? Wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li zawjatika 'alaika haqqan wa inna li zawjatika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqa. Kamu dengan isteri kamu ada hak yang perlu kamu tunaikan, dengan anak kamu ada hak perlu kamu tunaikan, dengan diri kamu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Berikan setiap hak itu pada orang yang patut. Bermaksud setiap masa kita ni ada hak dia. Cari rezeki, wajib kena keluar cari rezeki bagi nafkah. Ada sahabat Nabi nak tabattul. Zaman Sayyidina Umar ada budak-budak duduk melepak. Kata buat apa? Tawakal pada Allah. Sayyidina Umar pergi ambat. Sayyidina Umar kata, mu tahu tak? Buah kurma nak tumbuh pun kena tenggelangkan butir dia baru tumbuh buah kurma. Mu pergi balik sekarang cari kerja. Nak menunjukkan bila kita sebut soal kekayaan jiwa, jangan kita bayang Islam ni jumud. Tak, duduk pegang sembeh tak kerja, jangan bayang itu. Ini masalah kerana orang-orang kita bila sebut tawakal, dia faham itu. Bila kita sebut kaya jiwa, dia anggap ustaz kata tak payah cari rezeki. Siapa kata? Mana dia orang kata itu? Awak pandai-pandai faham itu semua kan? Jadi Nabi kata hakikat sebenar kekayaan laisal ghina ghinal mal. Kekayaan yang hakikat bukan berasaskan kepada harta. Berapa ramai orang yang ada harta, jiwanya tak tenang. Itu hakikat yang kita kena terima. Kita tengok artis-artis dah keluar dalam berita, artis Korea gaji berbilion-bilion, bunuh diri, menunjukkan tak ada ketenangan. Orang hebat-hebat mati bunuh diri. Kita tengok tidak ada ketenangan. Hakikat sebenar kekayaan adalah kekayaan jiwa. Walakinnal ghina ghinan nafs, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni Tuhan azab dia atas muka bumi ni. Tuhan azab dia macam ni, hari-hari rasa perit, rasa serabut. Orang munafik ni dia tak boleh duduk dengan orang Islam. Dia macam orang kena saka. Kalau dia duduk dengan tuan-tuan dia jadi panah. Betul saya kata ni. Macam orang kena saka, kena rasuk macam saka rimah. Gitulah orang munafik. Jadi gelisah, serabut. Dia memang nak lari cepat-cepat. Quran sebut, kita baca boleh Quran sebut. Okay. Kemudian dia kata wa yahlifu, tak baca itu. Okay, jadi insya-Allah kita baca. Jadi dia punya gelisah, dia fikir pasal harta dia sampai tak ada lalah mati dalam kapi. Mati dalam kapi lagi lama kena azab. Jadi Tuhan azab bila? Atas muka bumi Tuhan azab akhirat. Sebab tu Allah kata fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Kamu tengok orang munafik, kamu nampak zahir dia macam sedap duduk nampak. Jangan percaya. Tak sedap duduk tu. Dia tak sedap duduk. Yang tu kita kena yakin. Sebab tu surah At-Taubah ni tuan-tuan, dia suratul Fadhihah. Allah Ta'ala bongkar sikap-sikap orang munafik ni. Tuhan bongkar dalam surah ni. Kita nak tahu sebenar-benar hakikat dia gini. Macam orang kafir kan, dia baik. Allah Ta'ala kata la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Kalau dia kuasai kamu, dia tak akan cara tentang perjanjian dan juga apa ni, kaum kerabat. Yurdunakum bi afwahim, mereka redha dengan mulut mereka, dan kebanyakan mereka adalah fasik, melakukan perbuatan jahat. Itu di antara ayat yang membongkar. Jadi kita baca sikit dalam ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum ولكنهم قوم يفرقون وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Tengok sikit pada hukum tajwid secara ringkas. Wayahlifu, huruf ha, jangan baca wayahlifu. Wayahlifu. Billahi innahum, dengung situ. Lamim, nun mati bertemu kaf, ikhfa. Laminkum wama hum minkum, hum rapat bibir. Wama hum minkum walakin, dengung, wujubul gunah. Tengok nun yang bertasydid, nun sabdu, tengok mim sabdu, semuanya wajib dengung. Dah. Qaumui tu dipanggil idgham ma'al gunnah. Apa maksud idgham ma'al gunnah? Masukkan tanwin tu dalam huruf ya beserta dengan dengung. Nah, qaumui, tak boleh baca qaumui yafraqun, tak boleh baca gitu. Yafra, ra tebal. Jangan baca yafraqun. Bukan yafra, yafra. Yafraqun. Mad arid sukun. Law yajiduna malja'an aw, hukum izhar halqi, tanwin bertemu dengan hamzah, tak ada dengung. Malja'an aw, jangan baca malja'an, tak betul gitu aw magharatin, tanwin bertemu dengan hamzah, tak ada dengung juga kan. Aw muddakhalal, tanwin bertemu dengan lam. Kalau jumpa tanwin temu dengan lam ataupun ra, sama juga, tak ada dengung. Tapi kena masuk, tak boleh baca muddakhalan lawal, salah. Muddakhalal lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Wa minhum may, mim tasydid, dengung. Mim tasydid tu min sabdu lah. Nun mati bertemu dengan ya, may yalmizu fi sadaqat. Bila huruf mad bertemu dengan alif lam, dia tak ada mad dah, jangan baca fi sadaqat. Ada fi sadaqat, masukkan terus pada alif lam. Peranan mad tu jadi hilang. Fi sadaqati fa in u'ain, huruf ain cuba ajar keluar daripada sini. Bawah sekali ni huruf hamzah, hamzun ha, huruf hamzah dengan ha, hamzun ha. Tengah ni ainun ha, huruf ain dengan huruf ha. Atas ni ghainun kha, ghain kha. Jadi fa in kalau kalau ni ada fa in an'am a
Kalau kita tutup hidung, lepas sebut. Betul tu, dia keluar ke semua. Tapi kadang tabiat kita ni tu kena training sikit lah. Dia nak boleh training ni biasanya mutah dululah. Dia mutah 2-3 kali tu insya-Allah lepas kan. Okey. Fa in u'tu minha radu dha. Tepi lidah kita ni ditempelkan pada geraham, dekat dengan geraham ataupun belah kanan. Belah kanan lebih afdal, belah kiri lebih ashal, senang. Belah kiri lebih mudah, belah kanan lebih afdal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi suka berkanan-kanan. Kanan lebih afdal, kiri lebih mudahlah. Radu wa jangan baca radu walada. Ni yang biasa. Baca sedap dah. Ghairil maghdubi alaihim waladda. Tak jadi. Kita makmum menghayati dah belakang. Boleh waladda jeng kata. Waladda. Radu wa illam yu'qaw minha idza hum yaskha. Jangan baca yaskha. Yaskha, tapi jangan muncul, jangan yaskha. Yaskhotun, tun muncul sebab dia baris depan. Walau annahum radu ma baca jangan me. Kalau me jadi imalah, ma nipis. Jangan baca radu ma ata. Dipanggil dia tidak ada fasahah. Walau annahum radu ma atahum. Radu ma. Tapi kalau kawan-kawan saya belah-belah Turki dulu memang level lagi. Alhamdulillah. Dia biasa gitu Turki. Memang level Wa rasuluhu wa qalu hasbunallah. Sama juga. Ada huruf mat tak hasbuna? Ada kan? Lepas pada dia tu ada alif lam kan? Masuk tu, jangan baca hasbunallahu hamzah. Hamzah ni biasa orang suka baca dengan qalqalah. Sayu'tinallah dia nak tarik ke belakang tu. Dia tak puas kalau tak ada belakang. Sayu'ti sayu'tinallah min fadlih. Nun mati bertemu dengan fa, itu adalah ikhfa. Wa rasuluhu hu. Mat silah pendek ke panjang? Mat silah panjang. Tawilah. Mat silah tawil punya Arab sikit Inna ilallahi raghibun. Mat arid sukun. Okey. Ayat ni kita nak bagi tajuk apa daripada 56 sampai 59. Kita boleh bagi tajuk iaitu sumpah golongan munafiqin dengan sumpah penipuan. Sumpah golongan munafiqin dengan sumpah pendustaan. Dan mereka mencari peluang untuk mencerca Nabi. Nabi. Daripada ayat 56 sampai ke 59. Itu tajuk yang sesuai untuk kita letakkan. Sumpah golongan munafiqin dengan sumpah palsu dan mencari ruang untuk mencerca Nabi SAW. Tengok apa kata Allah Ta'ala dalam ayat ni. Kalau kita tengok ayat sebelum tadi, Allah Ta'ala kata mereka itu kafir. Wahum kafirun kan. Ayat 55. Tengok ekor ayat tu 55. Wahum kafirun. Lagi apa lagi sifat yang ada pada golongan munafik ni? Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Mereka bersumpah. Perkataan yahlifuna daripada perkataan halafa. Itu dia punya al-fi'lul madhi, past tense dia halafa. Dia punya present tense dia yahlifu. Yahlifani, yahlifuna. Huwa humahum, ramai. Kalau ramai jadi yahlifuna. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Innahum. Jadi beri sumpah ni. Beri main sumpah dengan nama Allah.
Mereka bersumpah dengan nama Allah, innahum laminkum, sesungguhnya mereka itu benar-benar daripada kalangan kamu. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan inna, lepas pada inna tu ada dhamir, kata ganti nama kan. Lepas pada tu ada huruf lam. Itu dipanggil dalam bahasa Arab panggil al-lamul muzahlaqah tufidut taukid. Apa maksud lamul muzahlaqah? Lam yang digelincirkan. Buat apa gelincir? Sebab nak inna tu kuat dah. Jadi kita gelincir pada perkataan lain dengan makna penguat juga. Sungguh pula. Gitu. Inna tu kan maksudnya sesungguhnya kan. Lam tu juga menunjukkan sungguh sekali lagi. Lam tu boleh ibu-ibu ayah tulis sikit kalau nak tulis. Lam penguat, dia panggil lam penguat. Tulis gitu tak apa dah. Muzahlaqah tak payah tulis lah. Tak. Okey. Apa maksud dia? Mereka ini bersumpah, sering bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, sesungguhnya kami ini benar-benarlah daripada kalangan kamu yang ada orang beriman. Tu perangai dia. Bukan biasa-biasa punya sumpah ni. Demi Allah kami cukup menyintai kamu wahai Rasulullah, kami benar-benar akan, ya Allah kami cukup sayang. Ni sikap dah hari-hari tu ratik dia. Dia beri beratik macam tu. Innahum laminkum. Allah Ta'ala kata apa dia? Wa ma hum minkum. Waw di situ dia panggil wawul haliyah, sedangkan. Waw di situ dengan maksud sedangkan. Sedangkan tidaklah hal keadaan mereka itu daripada kalangan kamu. Tuhan beritahu, ya Allah Ta'ala tafdih, bongkar. Tuhan bongkar puak-puak ni. Yang pertama suka sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Tadi Tuhan sebut satu. Yang pertama kafir. Yang kedua kalau semayang tidak ada sifat mereka melainkan malas. Yang ketiga mereka benci bersedekah. Bersedekah kerana terpaksa. Ni yang keempat. Banyak Tuhan sebut sifat ni. Wa yahlifuna billah. Mereka suka bermain dengan sumpah nama Allah. Apa yang mereka sumpah? Kami ini benar-benar daripada kalangan kamu. Kami sayang sungguh pada kamu. Kami cintakan Islam. Kami cintakan. Mainan dia kan? Kan? Orang tak tengok pada cakap, tengok pada tindakan. Tindakan kamu tu selain. Sebab tu Allah Ta'ala kalau sebut dalam Quran, innal ladhina amanu wa'amilus salihat walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Tuan-tuan perasan? Iman dengan apa dia? Iman dengan apa dia kufur tak boleh tengok dalam hati. Tapi Sayyid Qutb mengatakan, kamu nak tengok macam dalam fi zilalil Quran dia kata, indikator kepada iman itu amal. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, amal soleh. Amal soleh ni biasa kita dengar amal baik. Satu yang saya nak bagi penekanan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusri. Nampak? Nampak? Coba tengok. Demi masa, Tuhan sumpah masa. Sebab ramai orang merugikan masa dia. Innal insana lam apa situ? Sama dah macam ni. Innahum laminkum. Lepas pada inna perkataan insan kan. Insan tu dia panggil isim inna. Lepas pada tu dia ada huruf lam. Lam tu dia panggil lamul muzahlaqah, lam penguat. Kata Allah Ta'ala, sungguh-sungguhlah sebenarnya manusia ini dalam kerugian, kecuali illadzina amanu, beriman dan beramal soleh. Biasa kita dengar amal soleh ni buat baik ya. Amal soleh adalah amal baik yang mematuhi syarak, yang disesuaikan dengan masa dia, yang disesuaikan dengan masa dia. Apa dalilnya? Banyak daripada hadis-hadis yang saya baca. Antaranya ada sahabat Nabi nak tabattul, nak bagi mandul diri mereka ni sebab nak fokus pada ibadah. Ada sahabat Nabi yang hari-hari puasa sampai bini dia main ngadu dengan Nabi, wahai Rasulullah, si fulan bin si fulan, tok lelaki aku ni bagus sangat tapi letih aku duduk dengan dia ni. Hari-hari dia puasa, siang dia puasa, malam ibadah. Siap, ada aku ni, mana aku ni? Dia marah ke Nabi pula tu. Dia marah, jumpa dengan Nabi, marah ke Nabi. Yang tu Nabi pesan, wa inna li zawjatika 'alaika haqqan. Kamu dengan isteri kamu ada hak dia. Bermaksud, biasa orang faham amal baik ni buat baik semata-mata. Tapi amal baik dengan sistematik, ini di antara benda yang dianjurkan dalam Islam. Itulah amal soleh.
Masa, sebab tu Tuhan kaitkan dengan masa. Setiap masa itu ada hak dan amalan yang perlu kamu tunaikan. Ada masa kamu bekerja dengan majikan kamu, ada masa kamu bekerja dengan ibu bapa kamu. Kita balik kerja ziarah mak ayah, kerja tu kerja dengan Allah. Ziarah mak ayah bukan kerja dengan kerja dengan Allah. Jaga anak kita, sukakan, gembirakan hati anak-anak buat berjalan, kerja dengan Allah. Setiap hari kita ada pekerjaan, itulah amal soleh. Tapi syaratnya apa dia? Asasnya iman. Iman, kamu buat benda kerana kamu nampak Allah. Aku gembirakan hati anak aku kerana Allah. Gembira, buat kerja dengan sepenuh, dengan dedikasi di tempat kerja aku kerana Allah. Semua pulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di antara amal soleh. Okey. Saya nak kaitkan perkataan inna tu. Innal insana la innahum laminkum walakinnahum qaumun yafraqun. Allah Taala kata, mereka itu bukan daripada kalangan kamu, tetapi mereka adalah satu kaum yang yafraqun, bermaksud takut yang teramat sangat. Yafraqun bermaksud mereka adalah satu kaum yang teramat takut. Mereka takut dengan kamu, mereka takut dengan undang-undang kamu, mereka takut kamu mengapa-apakan mereka. Sebab itulah memaksa mereka untuk sentiasa bermain dengan sumpah. Kami terpaksa, dia suka bersumpah ni sebab takut. Takut dengan Nabi, takut dengan Islam. Lau yajiduna malja'an. Tengok Allah Ta'ala cerita, mereka ni adalah kaum yang terlalu takut. Macam mana takut tu? Ayat lepas pada ni Allah Ta'ala perihalkan. Lau, sekiranya yajiduna, mereka mendapati malja'an. Apa maksud malja'? Tempat untuk mereka berlindung. Au magharatin, ataupun gua hak berada di atas bukit. Au muddakhala, ataupun lubang yang berada di bawah tanah, telaga ke, telaga buta ke. Allah Taala kata au muddakhal, ataupun tempat bersembunyi. Lawallau ilaihi, nescaya mereka akan terus menuju ke situ. Wahum yajmahun, dalam keadaan terlalu cepat sehingga mana tidak dapat nak disaingi oleh orang lain. Maksudnya dia punya cepat dia macam mana? Kalau mau ajak lomba dia, dan gedi dulu. Macam mana Allah Ta'ala kata? Mereka suka sumpah dengan nama Allah, sumpah bersungguh-sungguh, mereka daripada kalangan kamu. Tak, Allah Ta'ala kata dia buat gitu kerana apa? Dia takut dengan kamu. Macam mana level takut orang munafik dengan orang Islam? Macam mana level orang munafik dengan kekuatan orang Islam ni takut? Hari ni kita boleh tengok hari ni. Tengok kat kita sudah lah, tak usah tengok jauh-jauh lah. Dia punya takut dia, kan? Sampai kat budak pasti pun takut. Ada tak orang gitu? Tak lagi, contoh lah, kan? Jadi takut tu macam mana? Lau yajiduna malja'an, kalau mereka jumpa tempat bersembunyi, cum lagi. Tak, magharat, jumpa gua atas bukit, lagi bersembunyi. Nak mengelak tu saya kata saka tadi tu, saka rimah. Dia tu lagi duduk dekat, kan? Ilaihi wa hum yajmahun. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat, ada di kalangan mereka itu yalmizuka fis sadaqat, yang mengaitkan kamu wahai Muhammad pada undang-undang sedekah. Yakni sedekah di sini merujuk kepada zakat. Ada alif lam kat depan, dipanggil sedekah wajib. Fa in u'tu minha radu, jika diberikan mereka itu daripada bahagian zakat, maka mereka akan suka. Kalau kamu beri, walaupun kamu beri itu bukan hak kamu, bukan hak mereka, katalah sepatut mereka terima adalah RM200, kamu beri dia sampai RM500, ambil hak orang lain, mereka akan radu. Terima kasih Rasulullah, terima kasih dia bagi. Halal haram, untung, betul untung tu. Kan kita dah kata dia pertuhankan benda, kan? Radu. Wa illam yu'tau minha, kalau kamu tak beri pada mereka, idza hum yaskhatun. Idza di sini dipanggil harfun fujaiyah, huruf terkejut. Idza ni huruf terkejut. Mana maksud idza? Tiba-tiba mereka akan mencela kamu. Dalam keadaan kamu nampak muka mereka ramah-ramah tu, terima kasih Rasulullah. Kalau tak dapat, apa ni Nabi? Mana keadilan kamu? Dia bunyi. Dia bunyi pada ketika tu juga. Dia boleh pusing. Dia tak ada penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum radu ma atahumullah, kalau sekiranya mereka itu redha dengan apa yang Allah Taala datangkan kepada mereka dan juga Rasulnya, dalam keadaan waqalu hasbunallah, mereka kata apa dia? Cukuplah bagi kami Allah Taala,
sayu'tinallahu min fadli, nescaya Allah Ta'ala akan beri kepada mereka dengan keistimewaan daripada Allah. Allah Ta'ala tak wajib kena beri harta pada hamba dia. Tu Allah Ta'ala guna perkataan min fadli. Tuan-tuan kena garis perkataan min fadli ni. Ini pembeza i'tiqad, pegangan kita dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kalau kita buat baik, kita kena dapat kebaikan. Wajib Allah Ta'ala kena berikan kebaikan. Kita buat baik, Allah Ta'ala wajib masukkan kita dalam syurga. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tak. Kita buat baik, Allah Ta'ala beri kita syurga dan pahala fadl, keistimewaan daripada Allah Ta'ala semata-mata. Macam saya buat contoh minggu lepas, kita biasa beri derma ke budak kecil tu. Nah, bila kita tak beri derma, dia kata benda kat kita. Dia kata kita kedekut pahit. Bapak soalnya kedekut macam ni, haji pahit, dia kata. Nah, padahal pokcik-pokcik ada kedai makan tu tak aja beri kat dia tu. Tapi apa dia kata kita? Sebab kita dah biasa lazimi dia beri. Harta-harta siapa? Harta-harta kita wajib tak kita kena tanggung nafkah dia? Tak wajib pun. Tapi kerana kebiasaan menyebabkan kita rasa pokcik ni wajib kena beri nafkah. Macam dengan Allah Ta'ala gitulah umpamanya. Allah Ta'ala semua beri pahala kita. Bila kita fikir kalau kita buat baik tak dapat pahala, mustahil lah. Nampak? Kita anggap benda tu mustahil. Walhal Allah Ta'ala berikan pahala ke kekayaan atas muka bumi ke apa-apa nikmat atas muka bumi min fadlih. Ikut Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa ni? Kalau mereka cakap cukuplah Allah Ta'ala sebagai pengganti, Allah Ta'ala pasti akan berikan kebaikan kepada puak munafik ni. Kalau dia bertaubat, masuk bertaubat, tak apalah, dapat banyak ni lah pemberian Allah Ta'ala, cukuplah Allah Ta'ala. Kalau mereka bertaubat, Allah Ta'ala kata kami akan beri kepada mereka kekayaan daripada jalan yang lain. Tapi kekayaan kami beri atas dasar apa? Min fadlih, keistimewaan daripada kami. Dan juga Rasul, inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami berharap kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala cerita ni, kalau puak munafik ni bertaubat lah, kalau bertaubat, Allah Ta'ala tak berkehendak dia bertaubat, maka tak taubat hari. Kalau dia bertaubat, maka itu yang akan berlaku. Okay, kita boleh baca sikit, ambil beberapa ayat. Kalau dah 56 saja, 56 lah. Okay, tak dikata apa dia? Allah SWT mengkhabarkan kepada Nabi-Nya tentang ketakutan mereka, di mana wayahliku nabillahi innahum nabiyyukum, mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka termasuk golonganmu, dengan sumpah yang pasti, wa ma hum minkum, padahal mereka bukan dari golonganmu, yakni pada saat yang sama. Dan firman Allah SWT, walakinnahum qaumun yafraqun, akan tetapi mereka adalah kaum yang sangat takut. Hal inilah yang membawa mereka untuk bersumpah, lau yajiduna maljahan, jikalau mereka mendapatkan tempat kembali, yakni benteng untuk berlindung dan tempat untuk bersembunyi, au magharatin, atau gua-gua yang berada di gunung-gunung, au mudakhalan, atau lubang-lubang, yakni lubang-lubang yang berada di tanah. Pendapat ini dikatakan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah. Lawan lau ilaihi wa hum yajma'un, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya, yakni secepatnya berpaling darimu, sebab mereka bergabung denganmu hanya kerana terpaksa, bukan kerana rasa senang. Mereka sangat berharap seandainya mereka tidak bergabung denganmu. Oleh kerana itulah mereka selalu berada dalam kebimbangan dan kesedihan, kerana Islam dan kaum muslimin selalu memperoleh kemenangan dan kemuliaan. Setiap kali kaum muslimin mendapat kegembiraan, mereka pasti merasa sedih. Okey, boleh sambung kedua? Siapa nak sambung? Mana sambung ke? Haji sambung. Allah berfirman, boleh ambil. Allah berfirman, wa minhum, dan di antara mereka, yakni di antara orang-orang munafik, man yalmizuka, dan ada orang yang mencecermu, yakni mencelamu dalam pembahagian as-sadaqat, zakat, manakala kamu membahaginya dan mereka menuduhmu tidak benar dalam pembagian tersebut. Padahal sebenarnya mereka lah yang tertuduh. Meskipun demikian, mereka tidak mengingkari ajaran agama Islam. Mereka
mengingkarinya hanya kerana kepentingan untuk mendapat bagian. Okey, sikit situ dah. Ayat ini dia ada sababun nuzul, ayat yang ke-58. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqah. Daripada riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, dia mengatakan dalam ayat ini seorang lelaki yang namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Khuwaisirah. K-H-U khu lah kata je. Khuwaisirah. Dia ni bila Nabi bagi harta dalam peperangan Hunain, lepas pada tamat peperangan Hunain, Nabi beri harta ni lebih sikit pada orang baru masuk Islam. Nabi bagi ke golongan-golongan Ansar, Nabi bagi kurang. Dzul Khuwaisirah ni kata apa dia? I'dil ya Rasulullah. Dia kata, wahai Nabi, berlaku adil lah. Nabi kata, wailak, celaka kamu. Kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Aku ini utusan Allah. Hak aku buat ni atas dasar suruhan daripada Allah Ta'ala. Kata para ulama, hikmah Nabi buat macam tu, Nabi nak bagi satu pendidikan, tarbiyah kepada orang-orang hak baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam ni tak macam orang hak lama masuk Islam. Dia masih otak dia tu otak duit lagi, otak pitih. Nabi nak bagi satu isyarat, kamu tolong Islam, Allah Ta'ala bagi berganda pada kamu. Ni, ambil harta ni, munak harta. Lepas tu bila orang Ansar yang mukmin, orang Ansar ada yang tak puas hati, kami lebih lama tolong kamu Rasulullah. Nabi kata, aku bagi harta mereka kepada ni, aku serahkan diri aku kepada bumi Taibah. Menyebabkan orang Ansar yang mukmin pakat menangis belaka. Mereka dapat harta dunia, aku bagi diri aku pada kamu wahai Ansar. Nabi mati di Madinatul Munawwarah, Nabi serahkan diri kami pada kaum-kaum Ansar. Tapi Dzul Khuwaisirah tak puas hati. Dia kata Nabi tak adil. Sebab tu Dzul Khuwaisirah ni Nabi kata dia akan datang satu kaum Khawarij. Siapa Khawarij? Dzul Khuwaisirah ni antara pembawa bibit-bibit pemikiran Khawarij. Nabi kata pokok Khawarij ni baca Quran tak lebih daripada halqum, hanjarah mereka. Mereka ni suka ibadah, tapi bab hukum hakam fail. Mereka ni jenis keras. Keras, tak boleh bawa bincang. Ngaji tak ngaji. Dikira diambil daripada Quran hadis, diproses kepala otak dia sendiri. Ni golongan Khawarij, dan golongan macam ni berterusan sampai ke zaman ada golongan yang macam ni. Rasanya kita kena berhenti dulu. Berhenti kat ayat ni dulu. Minta maaf lah ibu-ibu ayah ya, blabber panjang sikit sebab kalau ambil daripada kitab ni, kita ambil daripada kitab-kitab lain sama, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Ada apa-apa nak tanya? Nak tanya? Saya buka satu soalan kalau ada. Tak ada? Pada Ustaz. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup sikit dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wahai Tuhan, tunjukkan kami kebenaran itu sebagai suatu kebenaran, dan rezekikan kepada kami agar kami dapat mengikutinya. Wa arinal batila batilan. Wahai Tuhan, tunjukkan kami kebatilan itu sebagai suatu kebatilan. Warzuqna tinabah. Dan rezekikan kepada kami agar kami dapat menjauhi daripada kebatilan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.